Nama saya Siti Nur Syashabila binti Mahamud, S68396. So, tajuk yang kita orang akan bincang ialah Household Behaviour and Consumer Choice. So, point saya ialah Household Choice in Output Market. Ada 3 asas keputusan, iaitu pertama, berapa banyak setiap produk atau output yang diminta. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang perlu dibekalkan. Dan yang ketiga, berapa banyak perlu dibelanjakan hari ini dan berapa banyak yang perlu disimpan untuk masa hadapan. Antara faktor yang mempengaruhi kuantiti sesuatu barangan ataupun perkhidmatan ialah pertama, harga produk. Yang kedua, pendapatan yang tersedia untuk isi rumah. Yang ketiga, jumlah harta terkumpul isi rumah. Dan keempat, harta produk lain yang tersedia. Yang kelima, cita rasa dan pilihan isi rumah. Dan yang terakhir, jangkaan isi rumah tentang pendapatan masa depan dari segi kekayaan dan harga. Kekangan belanjawan ialah had yang dikenakan ke atas pilihan isi rumah dengan pendapatan, kekayaan dan harga produk. Kekangan belanjawan ini memisahkan gabungan barangan dan perkhidmatan yang tersedia, diberi pendapat terhad daripada mereka yang tidak. So, set pilihan ataupun set peluang ialah set pilihan yang ditakrifkan dan dihadkan oleh kekangan bajet. Jadual ini adalah contoh bajet seorang per bulan. So, ini mendapati bahawa kos sebenar barangan ataupun perkhidmatan ialah kos peluang, dan kos peluang ini ditentukan oleh harga relatif. Bajet constraint ialah apabila pendapatan pengguna diperuntukkan sepenuhnya jangka pembelian hanya 2 barang, iaitu X dan Y. Pendapatan pengguna adalah sama dengan formula I sama dengan PS kali X tambah PY kali Y. So, I ialah consumer income, X ialah quantity X, Y quantity Y, PX price of goods X dan PY price of goods Y. Garis belanjawan ataupun bajet line menunjukkan kuantiti maksimum 2 barangan X dan Y yang boleh dibeli dengan jumlah pendapatan tetap sebagai Y sama dengan FX. Formula dia ialah Y sama dengan I bahagi PI tolak PY bahagi PI kali X. Ini contoh di mana pintasan Y menunjukkan jumlah barang Y yang dibeli apabila semua pendapatan dibelanjakan untuk barang Y. So, kecurunan garis belanjawan sama dengan catuan harga barangan. So, bila pendapatan $200 sebulan, harga lawatan kelab jazz ini $10 satu dan harga hidangan Thai $20. So, salah satu kombinasi yang mungkin ialah 5 hidangan Thai dan 10 lawatan kelab jazz. So, titik E tidak boleh dicapai dan titik D tidak menghabiskan keseluruhan pendapatan yang ada. So, penurunan harga makanan Thai ini menyebabkan garisan mendata. Ini memperluaskan peluang pengguna yang ditetapkan. Nama saya Nur Iswani Binti Yusof dan nombor menteri S6638. Poin seterusnya ialah the basic choice utility. Utility ialah kepuasan atau ganjaran dan hasil produk berbanding dengan alternatifnya. Jumlah utility ialah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan. Utility marginal ialah kepuasan tambahan yang diperolehi dengan penggunaan atau penggunaan satu unit lagi. Hukum utility marginal berkurangan. Hukum ini menyatakan bahawa nilai utility marginal akan berkurangan apabila pengguna menambahkan penggunaan sesuatu barangan secara berterusan dalam satu masa tertentu. Formula jumlah utility TU kuasa 2 sama dengan F dalam kurungan QX, di mana TU sama dengan jumlah utility darat komoditi, F sama dengan hubungan fungsian, QX sama dengan kuantiti darat komoditi. Manakala utility marginal pula ialah perubahan dalam jumlah utility per perubahan dalam bilangan unit yang digunakan. Berikut merupakan graf di mana jumlah utility dan utility marginal diukur. Berikut merupakan tabel di mana pendapatan diperuntukkan untuk memaksimalkan utility.
Peraturan memaksimalkan utiliti. Pengguna memaksimalkan utiliti dengan memilih gabungan barangan pengguna yang mampu milik yang menjadikan utiliti marginal bagi setiap dolar yang dibelanjakan untuk setiap barangan sama dengan barangan kedua. Formula memaksimalkan utiliti MU(X) per P X sama dengan MU(Y) per PY setiap barang. MU ialah utiliti marginal, P ialah harga. Marginal utility and downward sloping demand. Berikut merupakan graf yang saya sudah sediakan. Pada harga $40, utility diperoleh daripada makanan Thai yang pertama yang tak berbalik dengan harga. Walau bagaimanapun, harga yang lebih rendah $25 telah memikat Ann dan Tom ke restoran Thai 5 kali sebulan. Jika harganya $15, Ann dan Tom akan makan makanan Thai 10 kali sebulan, sehingga utiliti kecil hidangan Thai jatuh di bawah utiliti yang mereka boleh untung daripada membelanjakan $15 daripada barangan yang lain. The income effect the income and the substitution effect. The income effect merupakan penggunaan berubah kerana kuasa beli berubah, dan substitution effect merupakan penggunaan berubah kerana kos peluang berubah. The income effect of a price change. Apabila harga produk jatuh, pengguna mempunyai lebih banyak kuasa beli dengan jumlah pendapatan yang sama. Apabila harga suatu produk meningkat, pengguna kurang kuasa beli dengan jumlah pendapatan yang sama. Untuk the substitution effect of a price change, apabila harga produk jatuh, produk itu menjadi lebih menarik berbanding dengan pengganti berpotensi. Apabila harga produk meningkat, produk itu menjadi lebih kurang menarik berbanding dengan pengganti yang berpotensi. Lebihan pengguna ialah perbezaan antara jumlah maksimum sanggup dibayar oleh seseorang untuk sesuatu barangan dan harga pasaran semasanya. Pengukuran lebihan pengguna adalah elemen utama dalam analisis kos manfaat. Paradoks berian ataupun air. Benda-benda yang mempunyai nilai terbesar dalam penggunaan selalunya mempunyai sedikit atau tiada nilai dalam pertukaran. Benda-benda yang mempunyai nilai tukaran yang paling besar selalunya mempunyai sedikit atau tiada nilai dalam penggunaan. The labor supply decision. Walau bagaimanapun, suri rumah menghadapi pilihan dalam pasaran input. Dalam pasaran input, suri rumah akan membuat pilihan antaranya ialah sama ada untuk bekerja, berapa lama untuk bekerja dan pekerjaan apa yang harus diambil. Dan pilihan ini akan memberi kesan kepada ketersediaan kerja, kadar upah pasaran dan kemahiran yang dimiliki oleh isi rumah. The price of leisure, kadar upah yang boleh dianggap sebagai harga atau kos lepas atau faedah sama ada kerja atau masa lapang tanpa gaji. Keputusan untuk memasuki tenaga kerja melibatkan pertukaran antara upah dan barangan dan perkhidmatan yang akan dibeli oleh upah di satu pihak dan masa lapang dan nilai pengeluaran bukan pasaran di pihak yang lain. The labor supply curve, gambar rajah yang menunjukkan kuantiti buruh yang dibekalkan pada kadar upah yang berbeza. Bentuknya bergantung kepada bagaimana isi rumah bertindak balas terhadap perubahan dalam kadar upah. Income and substitution effects on a wages change. Peningkatan dalam kadar gaji memberi kesan kepada isi rumah dalam dua cara yang dikenali sebagai kaedah penggantian dan kesan pendapatan. Lebih tinggi bermakna kos peluang masa lapang kini lebih tinggi. Memandangkan undang-undang permintaan, isi rumah akan kurang membeli masa lapang. Apabila kesan penggantian melebihi kesan pendapatan, keluk penawaran buruh mencerung ke atas. Kesan pendapatan daripada gaji yang lebih tinggi bermakna isi rumah kini mampu membeli lebih banyak masa lapang apabila kesan pendapatan melebihi kesan penggantian. Hasilnya ialah keluk penawaran buruh akan mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Saving and borrowing, present versus future consumption. Isi rumah boleh menggunakan pendapatan sekarang untuk membiayai pembelanjaan pada masa depan. Contohnya simpanan. Atau mereka boleh menggunakan dana masa depan untuk membiayai perbelanjaan sekarang. Contohnya pinjaman.
Kenaikan kadar faedah juga mempunyai kesan penggantian dan pendapatan. Contohnya, kesan pendapatan, isi rumah kini akan memperoleh lebih banyak daripada semua simpanan sebelumnya, jadi mereka akan menjimatkan lebih sedikit. Kesan penggantian pula, kos peluang penggunaan semasa kini akan lebih tinggi. Berdasarkan undang-undang permintaan, isi rumah akan menjimatkan lebih banyak.